Awal! Ha? Awal! Kalau dari dulu kau tak ambil dadah, hidup kau tak teruk macam ni. Dadah membawa padah. Faktor-faktor berlakunya kes pengulangan penagihan dadah di kalangan penagih dadah. Apa itu dadah? Dadah merupakan apa jua bahan-bahan kimia sektoaktif semula jadi atau sintetik yang mengubah fungsi asas sistem di dalam tubuh badan penggunanya. Dadah juga diperjelaskan sebagai bahan terlarang yang berbahaya kerana mendatangkan kemudaratan dan mengancam kesejahteraan serta kefungsian sosial individu, keluarga, komuniti dan negara. Dadah juga memberikan impak negatif ke atas sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang. Dan ia juga mendatangkan kesan-kesan negatif kepada tubuh badan kita. Jika seseorang individu yang mula menggunakan dadah lazimnya akan berhadapan dengan risiko pergantungan terhadap dadah. Ini kerana penggunaan dadah tersebut telah menjadi sebahagian daripada keperluan bagi meneruskan kehidupan seharian sehingga ia boleh mengatasi keperluan hidup yang lain seperti makan, minum dan urusan keluarga. Pergantungan secara berterusan inilah yang akan meninggalkan pelbagai kesan buruk terhadap fizikal, mental, psikologikal dan sosial. Selain daripada itu, terdapat banyak jenis dadah dan ia juga boleh didapati dalam pelbagai jenis bentuk, rasa dan kesan. Jom kita lihat 6 jenis dadah yang sangat popular di Malaysia. Yang pertama ialah dadah jenis narkotik. Dadah jenis narkotik ini adalah dadah yang paling bahaya jika ia disalahgunakan kerana akan menyebabkan penggunanya mengalami ketagihan yang teruk dan sukar dipulihkan. Contoh bagi dadah ini adalah seperti heroin, morfin dan candu. Seterusnya, dadah jenis yang kedua ialah dadah jenis kanabis. Dadah jenis kanabis ini mempunyai pelbagai nama mengikut tempat. Misalnya di Malaysia, ia dikenali sebagai ganja. Selain daripada itu, dadah jenis kanabis ini amat popular kerana penggunaannya yang sangat mudah dan murah. Dadah yang seterusnya ialah dadah perangsang minda. Dadah perangsang minda mampu memberikan rangsangan kepada sistem saraf otak manusia sehingga ia boleh kelihatan seolah-olah lebih bertenaga, lebih berkeyakinan dan dapat memberikan tumpuan untuk melakukan sesuatu kerja. Selain daripada itu, dadah jenis halusinogen merupakan sejenis bahan yang memberikan kesan terhadap persepsi diri sendiri seperti halusinasi. Contoh bagi dadah halusinogen ini yang asli adalah seperti ganja. Seterusnya ialah dadah jenis pelarut. Dadah jenis pelarut ini banyak terlibat di dalam kalangan remaja termasuklah pelajar sekolah kerana ia mudah didapati dan murah. Antara dadah jenis pelarut ini ialah seperti gam, minyak, petrol, cecair pencuci, cat, varnish, pewarna dan simen getah. Dan akhir sekali, dadah jenis sintetik. Dadah jenis sintetik boleh dijelaskan sebagai dadah buatan atau dadah bukan asli kerana dihasilkan melalui formulasi secara kimia seperti ais, leftrang, ekstasi. Dadah ini boleh merangsang dan mendatangkan satu perasaan gembira ataupun seronok yang terlampau kepada penggunanya. Seterusnya, penagihan dadah dari sudut pandang agama dan rohani di Malaysia. Dadah di dalam Islam menyamai istilah khamr yang digunakan untuk semua bahan yang memabukkan, mengkhayalkan menjadi punca penagihan, pergantungan, perubahan tingkah laku dan sebagainya. Perubahan ini berhubung rapat dengan fungsi akal yang tidak dapat berjalan secara sempurna. Perkataan khamr berasal daripada perkataan yakhmur, maksudnya menutup, menyembunyikan atau melindungi. Jumhur ulama' berpandangan dadah ialah najis yang haram, tidak ada beza pada kandungannya yang sedikit maupun banyak, sama ada menghilangkan fungsi akal ataupun tidak. Setiap yang berpotensi menghilangkan fungsi akal adalah haram, biarpun ia tidak menyebabkan berkhayal dan halusinasi. Hal ini bertepatan hukumnya seperti arak yang tetap haram diminum walaupun dengan minuman itu peminum tidak mabuk. Seterusnya,
Fenomena penagihan dan pengulangan dadah di Malaysia. Kedatangan buruh dari negara China yang dibawa masuk ke Tanah Melayu pada ketika itu secara besar-besaran oleh pihak Inggeris bertujuan untuk bekerja di sektor pelombongan biji timah. Sejak awal abad ke-19, ia memberi kesan kepada sejarah kemunculan dadah di Tanah Melayu kerana dipercayai mereka turut membawa bersama dadah bagi kegunaan sendiri. Masyarakat Cina pada ketika itu gemar menghisap candu, iaitu sejenis dadah yang digunakan bagi mengisi masa lapang, menghilangkan rasa penat bekerja, untuk menghiburkan diri dan menggembirakan diri masing-masing. Kerajaan British mula mengambil langkah untuk mengharamkan penggunaan candu dan melancarkan 10 sekatan terhadap pengimportan, penjualan dan penggunaan candu. Pada akhir tahun 1960-an, senario penagihan tersebut mula berada angin, yang mana pelbagai jenis dadah selain daripada candu diperkenalkan seperti heroin, morfin, amfetamin dan banyak lagi. Corak hidup dan jumlah penggunaan dadah dalam kalangan belia yang berumur belasan tahun juga mula menunjukkan peningkatan. Ditambah pula dengan penggunaan dadah baru yang ternyata lebih membahayakan kesihatan. Kesejahteraan rohani dan pengaruhnya terhadap penagihan dan pengulangan dadah. Pembentukan akhlak merupakan elemen yang penting bagi membentuk kepribadian yang mulia, bermula dari kesucian hati dan seterusnya melahirkan personaliti yang baik dan mampu menghalang diri daripada terjebak melakukan amalan yang bercanggah dengan syariat. Kesejahteraan rohani memainkan peranan yang besar bagi faktor pelindung dan faktor pencegah dalam menangani pelbagai permasalahan sosial, termasuklah isu pengulangan dadah. Hampir keseluruhan orang yang pernah mengambil dadah dan telah berjaya menjauhi dadah kembali kepada kehidupan masyarakat yang asas dengan menggunakan penghayatan agama. Mengenali jalan keluar bagi masalah penagihan dadah dari kacamata pemulihan rohani boleh membantu pihak kerajaan dalam membantu dan memberi sumbangan kepada pihak berkuasa tempatan untuk menjayakan program membasmi dadah sebagai musuh nombor 1 negara. Konsep dan faktor pengulangan penagihan dadah. Penagihan semula didefinisikan sebagai satu bentuk tingkah laku menggunakan semula dadah secara berterusan selepas tamat tempoh program rawatan dan pemulihan atau selepas berhenti seketika daripada menggunakan dadah. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada penagihan semula dadah ialah pengaruh rakan yang masih lagi mengambil dadah. Mereka telah memperdaya dan memujuk rakan yang telah insaf untuk kembali menagih. Seterusnya, sikap keluarga mereka sendiri adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada penagihan semula dadah. Hal ini kerana pihak keluarga enggan menerima bekas penagih dadah walaupun darah daging mereka sendiri. Sikap tidak endah kerajaan juga adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada pengulangan penagihan dadah. Hal ini kerana pihak kerajaan tidak menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas penagih yang perlu meneruskan kelangsungan hidup mereka setelah keluar dari pusat pemulihan. Sikap individu itu sendiri adalah faktor yang turut menyumbang kepada penagihan semula dadah. Setelah selesai hukuman yang dikenakan di atas perbuatan mereka, mereka tidak lagi serik dan masih lagi ingin berjinak-jinak dengan najis dadah ini kerana mereka masih lagi tidak mempunyai pendirian yang tetap tentang hala tuju hidup mereka. Akhir sekali, pandangan negatif masyarakat terhadap mereka yang pernah mengambil dadah. Bekas penagih akan berasa malu dan tidak lagi mempunyai keyakinan diri untuk bersua muka dengan masyarakat kerana sikap masyarakat yang sentiasa memandang keji golongan bekas penagih dan masyarakat sering menyisih golongan ini serta beranggapan bahawa mereka sebagai sampah masyarakat. Antara program rawatan dan pemulihan dadah yang telah dicanangkan di Malaysia, iaitu yang pertama ialah pelaksanaan dasar negara.
Dasar negara ini bertujuan untuk mengurangkan bekalan dan permintaan dadah serta melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada dadah pada tahun 2015. Bagi merealisasikan misi dasar tersebut, pelbagai agensi kerajaan, bukan kerajaan dan sukarela telah terlibat. Yang kedua ialah Pusat Pemulihan Narkotik atau PUSPEN. Ia ditubuhkan bagi membantras permasalahan penagihan dan pengulangan dadah di Malaysia sejak tahun 1970 lagi dan sehingga kini. Semasa awal kajian ini telah dijalankan, negara kita telah pun mempunyai sebanyak 24 buah pusat serenity atau Pusat Pemulihan Narkotik PUSPEN, 25 buah pusat khidmat anti dadah kebangsaan dan 16 rumah komuniti telah ditubuhkan di seluruh Malaysia. Bagi tujuan penambahbaikan polisi sedia ada pula, maka pihak AADK telah mewujudkan 11 buah klinik cure and care satu Malaysia dan 3 buah pusat trig yang bertujuan untuk menilai dan membuat saringan awal tahap penagihan. Seterusnya, selepas itu terdapat juga rawatan pemulihan dadah yang berasaskan Islam yang banyak dilaksanakan oleh pusat kendalian pihak kerajaan dan swasta di Malaysia. Namun, hasil penemuan yang diperoleh, pusat rawatan swasta atau NGO ini lebih banyak menunjukkan kesan kepulihan yang memberangsangkan. Contohnya Pondok Remaja Inabah di Kuala Nerang, Kedah, Malaysia dan Baitul Taubah atau Pondok Islah Diri di Jawa Barat, Indonesia yang merupakan sebuah pusat rawatan pemulihan dadah yang sangat terkenal akan keberkesanannya menggunakan pendekatan melalui agama. Peranan. Antara peranan yang diambil untuk menghindari berlakunya kes pengulangan penagihan dadah di kalangan penagih dadah ialah peranan jabatan dadah. Terdapat beberapa jabatan dadah di Malaysia seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan lain-lain lagi. Jabatan-jabatan dadah yang ditubuhkan ini berperanan dalam membantras gejala penyalahgunaan dadah dan memantau bekas penagih dadah supaya mereka tidak terjebak dalam menagih dadah. Antara peranan yang dapat diambil oleh pihak jabatan dadah berkenaan dengan kes pengulangan penagihan dadah ialah menguatkuasakan undang-undang penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Dengan adanya penguatkuasaan serta undang-undang yang lebih ketat, jenayah yang berkaitan dengan dadah pasti akan berkurangan. Sebagai contoh, dengan mengenakan hukuman yang berat serta setimpal dengan kes yang berkaitan dengan dadah. Seterusnya, mengumpul, mengkaji dan menaksir maklumat penjenayah yang berkaitan dengan dadah. Perkara ini bagi mengelakkan kegiatan penyebaran dan penyeludupan dadah dalam kalangan yang sama berulang, seperti dengan menyimpan rekod serta statistik berkaitan dengan kegiatan pengedaran yang berkaitan dengan dadah. Selepas itu, bertukar maklumat dengan agensi penguatkuasaan dadah luar dan dalam negara. Hal sebegini memudahkan serta mempercepatkan siasatan bagi membantras kes berkaitan dengan isu dadah. Selepas itu ialah peranan keluarga. Keluarga memainkan peranan penting dalam mengelakkan pengulangan terhadap penagihan dadah. Apabila anak-anak terjerumus dalam dunia dadah, selalunya ibu bapa yang akan menanggung rasa bersalah. Kesan di sebalik pandangan ini, keluarga tanggungjawab dalam mengawasi dan memantau adalah penting apabila menangani masalah penagihan dadah ini. Bagi mengelakkan anak-anak daripada terjerumus kancah dadah, ibu bapa haruslah mengambil tahu setiap gerak-geri anak-anak mereka tanpa mengira umur dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak-anak serta berusaha meluangkan masa untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Seterusnya ialah peranan rakan. Antara peranan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh rakan ialah seperti mengambil tahu perihal antara satu sama lain. Mereka hendaklah kerap bertanya khabar tidak kira secara berhadapan ataupun menggunakan pelbagai teknologi terkini seperti melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Di samping kerap bertanya khabar, rakan ini perlulah memberi semangat secara langsung atau tidak langsung. Ini kerana individu yang pernah terjebak dalam penggunaan dadah ini pastinya amat memerlukan semangat dari pelbagai pihak termasuklah rakan mereka sendiri.
Melalui cara ini, perasaan disayangi dapat diwujudkan, seterusnya elak daripada wujud perasaan disisih oleh orang sekeliling. Akhir sekali ialah peranan masyarakat. Penglibatan masyarakat dalam membendung pengulangan terhadap penagihan dadah secara tidak langsung memainkan peranan yang penting. Masyarakat ditugaskan untuk mengadakan ronda secara bergile-gile dan melaporkan kepada pihak berkuasa yang terlibat dengan kes penagihan dadah. Contohnya, Persatuan Keselamatan Kampung, Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan serta rukun tetangga yang bertugas bagi memantau kawasan yang sering menjadi kawasan penagihan dadah seperti kawasan Felda dan kawasan rumah terbiar. Oleh hal demikian, rumah-rumah yang terbiar perlulah dihapuskan supaya kes penagihan dadah dapat dielakkan. Dengan adanya penglibatan masyarakat, ianya dapat memantapkan lagi usaha untuk masalah penagihan dadah dihapuskan. Secara kesimpulannya, Islam tidak membenarkan penganutnya dengan sengaja mendedahkan diri mereka ke lembah kebinasaan. Dadah telah terbukti boleh merosakkan tubuh badan manusia. Oleh itu, umat Islam perlulah sedaya upaya untuk menjauhkan diri mereka dari terjerumus ke lembah kebinasaan ini. Islam amat menitik beratkan mengenai kesejahteraan hidup umatnya. Dalam banyak perkara, keutamaan terhadap keimanan seseorang adalah menjadi tunjang utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Jelaslah bahawa syariat Islam diturunkan adalah untuk memelihara kewujudan ummah dengan memelihara perkara-perkara asas iaitu jiwa, akal, keturunan, agama, kehormatan dan mengharamkan segala yang boleh merosakkannya. Semua pihak juga perlulah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap sebagai musuh utama negara. Ia tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Semua rakyat perlu memainkan peranan dalam membasmi gejala dadah tanpa mengharapkan pihak berwajib sahaja. Golongan belia pula diharapkan dapat berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan dan sentiasa berfikiran rasional agar tidak terjebak dengan dadah. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dadah. Sekian, terima kasih. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Alia Izzati binti Zailan, Nur Sarah Hanisha binti Harmizi, Nur Laili Najwa binti Muhammad Syukri, dan akhir sekali Nik Hanis Irdina binti Nik Abdul Rahman.